Okey, Assalamualaikum dan hai. Okey, untuk hari ini cikgu nak masuk kepada subtopik terakhir dalam tajuk bulatan iaitu 5.3.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan. Okey, sebelum cikgu pergi kepada subtopik ni, cikgu nak ulang kaji dulu apa yang kita dah belajar dalam tajuk bulatan. Okey, kenapa? Okey, sebabnya nanti kita akan gunakan semua pengetahuan awak dan tajuk bulatan untuk selesaikan masalah. Okey, jadi awak kena hubungkan dengan apa pengetahuan sedia ada yang telah belajar sebelum ni. Okey, pertama bahagian bulatan. Okey, yang ni sepatutnya awak dah master ni. Nama-nama bahagian bulatan, jejari, diameter, perentas, lilitan. Okey, ni nama-nama garisan. Okey, next ada lengkuk minor, lengkuk major. Okey, sektor minor, sektor major. Okey, sektor dengan ni adalah kawasan dalam bahagian bulatan. Okey, seterusnya term bearing, term bearing major dan term bearing minor. Okey, ini pun kawasan dalam bahagian bulatan. Okey, yang dipisahkan oleh garisan perentas. Okey, cikgu harap semua boleh bezakan setiap bahagian-bahagian bulatan. Okay, next yang kotak-kotak hijau ni adalah berkaitan dengan tajuk 5.2 sifat simetri perentas. Okay, yang ni awak kena tahulah jejari yang berserenjangan perentas membahagi dua sama perentas. Okay, maksudnya kat sini bila dia berserenjang garisan AE dan BE ni adalah sama panjang. Next, dua perentas yang sama panjang sama jarak dari pusat. Maksudnya garisan O ke apa label ni kat sini O kepada perentas Okey, adalah sama jarak. Okey, dan lagi satu, perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Okey, kalau garisan A, B dan C, D adalah sama, maka perentas ni pun maka dia punya lengkuknya pun adalah sama. Lengkuk AB dan lengkuk CD juga adalah sama. Okey, sekarang kita tengok rumus dalam bulatan. Okey, rumus asasnya ada dua sahaja iaitu lilitan dan luas. Okey, rumus lilitan adalah pi d ataupun 2 pi j. D ni adalah diameter, J adalah jejari. Okey, daripada rumus lilitan membentuk rumus panjang lengkuk. Okey, sebab panjang lengkuk ni adalah sebahagian daripada lilitan. Okey, next. Rumus luas bulatan pi j kuasa 2. Okay, daripada rumus luas bulatan membentuk rumus luas sektor. Okay, sebab luas sektor adalah sebahagian daripada luas bulatan. Okay, rumus ni mesti hafal lah. Okay. Okay, sekarang cikgu nak bincangkan satu contoh soalan penyelesaian masalah. Okay, soalan ni daripada buku teks, muka surat 92. Okay, kalau awak tengok ayat ni macam karangan jadi awak kena tahu bagaimana nak mengeluarkan maklumat penting daripada soalan. Okey, kita tengok sini. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah bercadang membina sebuah taman rekreasi yang berbentuk segi empat tepat. Okey, ni bentuknya segi empat tepat. Okey, dengan panjangnya 63 meter dan lebarnya 58 meter. Okey, ni maklumat ni kena ambil tahulah. Okey, panjang dan lebar. Okey, kat sini dah dilabelkan. Okey, setiap penjuru taman tersebut yang berbentuk sukuan bulatan. Yang ini. Setiap penjuru dia kata ni berbentuk sukuan bulatan. Okey, sukuan bulatan. Apa sukuan bulatan ni? Sukuan bulatan. Okey, berjejari 7 meter. Okey, kat sini dia dah bagi tahu dah sukuan bulatan ni. Okey, dia punya jejari adalah 7 meter. Akan ditanam dengan pokok bunga. Okey, maksudnya kat sini nanti ada pokok bunga. Okey, dan di tengah-tengah taman akan dibina sebuah kolam ikan. Okey, ini adalah kolam ikan. Yang berbentuk bulat dengan diameter 28 meter. Okay, ini diameternya adalah diameter tengok 28 meter.
Kawasan yang lain akan ditanam dengan rumput kapet. Okey, dekat mana rumput kapet? Maksudnya selain daripada taman bunga dan kolam ikan. Okey, ni cikgu lorikan warna hijau lah. Maksud sinilah rumput kapetnya. Okey, kena baca soalan betul-betul, fahamkan kehendak soalan. Okey, hitung luas kawasan yang ditanam dengan rumput kapet. Okey. Soalan ni soalan-olahnya dia suruh hitung kawasan berlorik. Okay, cikgu dah pernah explain dah sebelum ni. Kalau kita nak cari kawasan berlorik, okay, rumus yang paling asas awak kena ingat adalah luas keseluruhan tolak dengan apa? Tolak dengan luas yang tak berlorik. Okay, tadi yang berlorik ini adalah, maksudnya kawasan yang berlorik yang dia nak tu adalah kawasan yang ditanam dengan rumput kapet. Okay, luas keseluruhan adalah kawasan yang berbentuk segi empat ni. Dan kawasan yang tak berlorik, maksudnya yang tak termasuk kawasan rumput kapet adalah sukuan bulatan dan juga kolam ikan kat tengah ni. Okay, sukuan bulatan tadi dia nak buat apa? Taman bunga kan? Okey, jadi awak kena faham lah ni. Dia cari sukuan bulatan 7 meter. Okey, ni yang cikgu dah keluarkan maklumatnya ada dekat sini. Okey, kalau awak tulis mungkin awak susah nak faham. Jadi lebih mudah kalau kita labelkan terus pada gambar rajah. Jadi kita boleh lihat secara keseluruhan maklumat yang diberi daripada karangan ni tadi. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Kita nak dapatkan luas keseluruhan. Luas keseluruhan adalah berbentuk segi empat tepat. Jadi nak kira luas keseluruhannya adalah panjang darab lebar. Okey, panjangnya 63 meter, darab lebarnya 58 meter. Jadi kita akan dapat jawapan 3,654 meter persegi. Okay, next. Sekarang kita nak kira luas yang tak berlorik. Luas yang tak berlorik adalah, pertama kita cari dulu luas untuk bulatan yang kolam ikan. Okay, luas kolam ikan adalah pi j kuasa 2. Okay, pi-nya adalah 22/7. Darab jejarinya tadi berapa? Okay, dekat sini awak tengok betul-betul dia beri maklumat diameter. Jadi kita nak dapatkan jejari adalah 14/2. Okay, dan di sini kita akan dapat jawapannya 616. Okay, next. Kita nak kira luas taman bunga pula. Okay, awak tengok kat sini. Taman bunga ni berbentuk sukuan bulatan. Okay, dan dia punya jarinya sama. Okay, kalau sukuan ni ada 4, sebenarnya dia dah membentuk satu bulatan penuh. Okay, maksudnya kita kira luas bulatan macam biasa juga. Okay, 22/7. Kat sini jejarinya adalah 7 meter. Jadi 7 kuasa 2. Dapat jawapan 154. Okey, jadi nak dapatkan luas kawasan yang bertanam rumput kapet. Okey, luas segi 4 tolakkan dengan luas 2 bulatan ni tadi. Okey. Ni tengok jawapan akhirnya. 3,654 meter tolak 154 tolak 616. Maka jawapan akhir adalah 2,884. Okey, itu penerangan daripada cikgu. Okey, sekarang cikgu nak buat jawab latihan daripada buku teks. Okey, ni soalannya. Latihan menjana kecemerlangan, muka surat 95. Jadi cikgu nak buat cuba jawab soalan nombor 2, 3 dan 4. Okey, nanti kita akan bincangkan jawapan.
Okey, kalau tengok soalan nombor 2 ni. Raja menunjukkan sebuah dewan makan berukuran 10 meter panjang dan 8 meter lebar. Okey, kat sini dah labelkan. Okey, dan dia buat gambar raja. Tu lagi mudah awak faham. Okey, yang dihampakan dengan 9 bidang permaidani berbentuk bulatan. Okey, ni maksudnya bulat-bulat warna pink ni adalah kapet. Okey, diameter satu kapet itu berukuran 200 cm. Okey, diameter 200 cm. Berarti betul-betul. Ni dia beri diameter, lepas tu unit dia cm pula. Okey, hitung luas. Dia nak hitung luas dalam meter persegi. Okey, nak dalam meter bukan cm. Kawasan lantai dewan yang tidak diliputi permaidani. Okey, maksudnya kawasan yang berwarna biru. Okey, cara selesaikan sama macam cikgu terangkan tadi. Okey, luas keseluruhan tolak dengan luas kawasan yang tidak berlorik. Okey, yang tak berlorik adalah bulatan-bulatan ni. Okey, ada 9 semuanya. Okey, next. Soalan nombor 2. Raja menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak, PRT. Okey, segitiga bersudut tegak ni PRT. R ialah pusat bagi sukuan itu. Pusat bagi sukuan, okey, sukuan bulatan lah ni. Okey, diberi RS sama dengan 14 cm. Ni maklumat ni kena catat. RS. ST 10. Okey, dan PQ 4. Okey, ni PQ. Hitung perimeter. Soalan nak perimeter. Beza perimeter luas. Kalau luas kita kira keseluruhan perimeter. Dia nak kawasan keliling je. Kawasan berlorik. Okey, yang ni lah maksudnya. Cari. Ini panjang ni dah tahu. Ini dah tahu dah PQ 4 cm. ST dah tahu dah 10 cm. Yang awak kena cari adalah panjang PT dan QS. Okay, QS ni adalah sebahagian daripada bulatan. Maksudnya ini adalah lengkuk bulatan. Okay, dan PT ni adalah sebahagian daripada segitiga bersudut tegak. Jadi cikgu dah bagi clue dah. Awak cuba selesaikan ya. Okay, next soalan nombor 4. Raja menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi empat tepat JLNP. Okay, segi empat tepat dimiliki oleh Encik Rashid. Okay, Encik Rashid membahagikan tanahnya kepada 3 bahagian. 1, 2, 3. K ialah titik tengah bagi JL. Okay, titik tengah maksudnya JK dan KL ni adalah sama panjang. Dan M ialah titik tengah bagi LN. Okay. Ini M titik tengah. Okay, maksudnya garisan ini dengan ini adalah sama panjang. Encik Rashid bercadang untuk menanam sayur di kawasan berbentuk segitiga. Okay, maksudnya dekat segitiga ni lah. Nak tanam sayur. Dan semi bulatan. Okay. Maksudnya 2 kawasan ni tanam sayur. Hitung luas kawasan yang tidak ditanam dengan sayur. Okey, ni pun sama konsep macam tadi. Ya. Bila nak cari luas kawasan yang berlurik, kita tolakkan daripada luas keseluruhan, tolak dengan luas kawasan yang tak berlurik. Okey, keseluruhan ni berbentuk apa? Sini 4 tepat. Okey, yang tak berlurik ni berbentuk apa? Okay, yang pertama ni berbentuk segitiga, yang kedua ni berbentuk semi bulatan. Okey, cuba selesaikan dan nanti kita akan bincangkan jawapan. Okey, terima kasih semua.